Hai, Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku. Thank you sebab sudi klik video ni. Thank you sebab sudi bersama aku pada hari ini. Korang, thank you so much sebab korang has been just amazing supporting this channel since day one. So, pada hari ini aku ingin bercerita tentang sebuah legenda, alright? Sebuah legenda yang aku boleh katakan amat-amat terkenal di kepulauan Melayu kita tau. Maksudnya dekat Malaysia, dekat Indonesia, dekat Filipina. Cerita ini, legenda ini memang terkenal. Seperti korang dapat lihat kat tajuk, aku ingin ceritakan tentang sebuah legenda kisah anak yang derhaka yang diberi nama Si Tanggang di Malaysia, ataupun dekat Indonesia banyak dikenali dengan nama Malin Kundang. Dia orang punya famous ni, legenda ini, cerita ini diturun-temurunkan sejak zaman dulu lagi tau. Daripada tulisan sampai ke buat filem, buat cerita dan sebagainya, dan terlampau banyak versi-versi yang ada. Ada versi Malin Kundang, ada versi Si Tanggang, ada juga sejarawan yang mengatakan bahawa Si Tanggang tu actually hero, ataupun dikatakan bukan seorang lelaki yang berdosa ataupun yang derhaka lah, seperti yang digambarkan di dalam legenda-legenda yang pernah baca. So, tanpa melengahkan masa, sebelum kita sambung cerita ini, bagi mereka yang baru sampai, jangan lupa klik subscribe button dan juga share video ni kalau korang suka. Alright, let's dive into the video. Bagi mereka kat luar sana yang tak kenal ataupun tak tahu sejarah Malin Kundang ataupun sejarah Si Tanggang ni, aku ceritakan sikit lah. Mana nak tahu kan, korang tak tahu kan. Kalau korang tak tahu, jahanam juga. Aku nak cerita banyak-banyak tak guna. So, cerita dia adalah seorang pemuda kampung. Seorang pemuda kampung yang miskin. Dia tinggal dengan mak dia. Jadi pada satu hari itu, Si Tanggang ni pun ataupun si Malin ni, dia rasa macam nak mengubah lah nasib dia. Dia nak keluar daripada kampung, dia nak ubah hidup, nak try cari duit. Pada zaman itu, cara yang paling mudah adalah untuk jadi kelasi kapal ataupun anak kapal. Jadi ada sebuah kapal ni yang datang berlabuh dekat port, dekat area rumah dia. Nak dijadikan cerita, dia mintalah kerja dengan nakhoda kapal tu untuk jadi anak kapal, untuk jadi buat apa? Untuk jadi kuli lah, senang cerita. Dia pun berlayar. Dia pergi berlayar naik kapal yang besar itu, pergi ke serata dunia untuk jadi kelasi kapal. Pada zaman-zaman tu memang tahulah kan macam ni orang berdagang dari sebuah negara ke sebuah negara dan sebagainya kan. Jadi dia ikut kapal tu sehinggalah satu hari itu dia berkahwin dengan anak nakhoda kapal dan sebagainya, apa benda semua, dan dia jadi kaya raya. Dia jadi nakhoda kapal tu. Akhirnya setelah dah berjaya dia jadi nakhoda kapal apa benda semua tu, dia baliklah ke tempat dia. Dia balik ke port kat kampung dia. Dan pada ketika itu berita sampai dekat mak dia. Mak dia lah punyalah happy anak dia dah balik selama ni merantau dan sebagainya kan. Mak dia pun siapkanlah makanan-makanan apa yang dia suka, apa benda semua kan. Dan pergi nak jumpa anak dia kat port. Anak dia tak mengaku tu mak dia, sebabkan mak dia tu miskin dan sebagainya lah kan. Berlakulah gaduh sini gaduh sana apa benda semua, menangis-nangis apa benda semua. Mak dia pun berdoa apa benda semua. Mak dia sedih dan menangis-nangis apa benda semua. Lepas tu mak dia sumpah dia menjadi batu. Cerita dia macam tu lah. Dan akhirnya Si Tanggang tu pun dengan isterinya, dengan kapal dia, dengan apa benda semua kat situ lah, dia jadi batu. Itulah kisah Si Tanggangnya. Persoalannya sekarang, cerita ni betul ataupun tidak? Ramai yang mempertikaikan kesahihan cerita ini ataupun legenda ini. Okay? Ada yang kata cerita ni betul, ada kata cerita ni tipu, ada cerita ni dongeng sahaja, ada yang kata cerita ni buat-buat saja untuk menakutkan anak-anak dan sebagainya. Tetapi nevertheless, persoalan pada hari ini, aku tak nak bincangkan tentang benda tu betul ataupun tidak. Boleh ke tidak seorang ibu untuk sumpah anak dia menjadi batu? Bolehkah benda itu dilakukan? Adakah sah di sisi Islam? Adakah Islam kata okey untuk menyumpah anak dan sebagainya? Itu semua persoalan-persoalan yang akan keluar jika kita mula mengkaji sama ada cerita ni betul ataupun salah. Apabila kita melihat bahan-bahan bukti seperti di Indonesia, alright, di Sumatera Barat, memang ada lokasi di tepi pantai yang ada macam bentuk kapal dah menjadi batu. Ada nampak orang sedang bersujud, ada yang sedang macam meminta ampun dalam keadaan batu. Dan kemudian ada juga benda-benda yang dia nampak macam tong-tong, tali, kapal, apa benda semua. Apa benda yang berkaitan dengan kapal-kapal lah, dekat situ, dekat area situ memang nampak dia jadi batu. Dan itulah salah satu bukti yang di mana dekat lokasi kawasan itu ada artifak-artifak bukti inilah dan sebagainya. Dan kalau itu bukti yang betul cerita pasal Malin Kundang, di manakah bukti Si Tanggang? Ada yang juga kata Si Tanggang tu pun ada dekat Terengganu dan sebagainya. Jadi cerita ni macam ada dua cerita ke? Ada dua orang ke? Adakah Si Tanggang itu orang lain ataupun si Malin Kundang tu orang lain dan mereka mempunyai cerita yang sama? Cerita ini, kisah inilah yang tak boleh orang nak bagi tahu, orang tak boleh orang nak rungkaikan, nak bagi tahu kata putus sama ada ia real ataupun tidak. Tapi aku yakin dan pasti tentang balasan Allah. Kerana apa? Kerana dua-dua cerita ini adalah berasaskan tentang derhaka, tentang dosa, tentang hukuman dan balasan. Bila kita bercakap pasal balasan Allah, guys, kita kena tahu balasan Allah ni ada yang dibalas ataupun dibayar cash di atas muka bumi, dan ada juga yang dia akan hisapkan atau dihitungkan di akhirat kelak. Dan kita kena tahu apakah dosa-dosa ataupun benda-benda yang buat di atas muka bumi ini yang boleh diturunkan bala ataupun hukuman secara cash daripada Allah SWT kepada kita. Ini yang pasti. Jadi kita nak lihat sama ada dosa-dosa Si Tanggang itu ataupun Malin Kundang itu jatuh di bawah kategori dosa ataupun kesalahan atau
kelakuan yang boleh dibayar cash di atas muka bumi. Menurut Sayyidina Ali, Nabi Muhammad SAW ada bersabda tentang 15 perkara ataupun perlakuan yang kita lakukan di atas bumi ini yang akan diturunkan bala ataupun balasan secara cash di atas muka bumi ini. Apakah 15 perkara itu? Apakah 15 kelakuan itu? Yang pertama, apabila kekayaan negara beredar di dalam kalangan orang-orang tertentu sahaja, inilah perlakuan yang akan dibalas bala di atas muka bumi ini. Maksudnya apabila kekayaan sesebuah negara itu ataupun kekayaan yang ada kat negara itu, hanya mereka-mereka yang berpengaruh ni saja ataupun kawan-kawan diorang saja yang mendapat kenikmatan ini. Yang lain tu semua tak ada. Itulah salah satu perkaranya. Yang kedua adalah apabila amanah dijadikan sumber keuntungan. Jadi apakah maksud ini? Apakah maksud amanah dijadikan sumber keuntungan? Ini seolah-olah macam ibarat sesuatu jawatan itu apabila disandang, mereka menggunakan ini sebagai batu loncatan untuk mendapat keuntungan, untuk mendapat hasilnya dengan jawatan yang mereka ada. Yang ketiga, zakat dijadikan hutang. Maksudnya mereka melambat-lambatkan pengeluaran zakat. Bagi mereka yang memerlukan, mereka hold, mereka tangguh, mereka tunggu dan sebagainya, kerana ada tarikh-tarikh tertentu dan sebagainya untuk dikeluarkan dan sebagainya. Dan itulah kelakuan yang boleh diterima balanya di atas muka bumi ini. Keempat, suami yang mengikut turut isterinya secara berlebihan sehingga kan boleh menjatuhkan martabat suaminya. Itu dikatakan dayus seorang lelaki. Ini juga adalah benda yang sangat-sangat tidak disukai Allah SWT yang boleh dijadikan bala di atas muka bumi ini. Kelima adalah anak yang derhaka kepada ibunya. Ya, maka kita dapat lihat sekarang ni apa yang dilakukan oleh Sri Tanggang dan juga Malik Kundang itu adalah salah satu dosa ataupun kelakuan yang boleh diterima balasannya di atas muka bumi ini secara cash. Yang keenam, sedangkan ia berbaik dengan temannya. Ini berkait rapat dengan yang kelima, itu yang derhaka kepada ibu bapanya. Mereka ni dengan kawan dia berhabis-habisan, dengan kawan dia baik gila, tetapi dengan keluarga sendiri, dengan mak bapak sendiri, mereka abaikan tanggungjawab dan sebagainya. Yang ketujuh, anak yang menjauhkan diri daripada ayahnya. Yang kelapan, suara-suara yang ditinggikan di dalam masjid. Maksudnya di sini mereka yang mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat selain daripada isu-isu agama ataupun berkaitan dengan agama di dalam masjid, seperti politik dan sebagainya. Mereka yang mengeluarkan kata-kata yang kuat, yang tinggi, nyaring, lantang, berceramah politik dan sebagainya di dalam masjid. Yang kesembilan, ketua sesuatu kaum adalah orang yang terhina di antara mereka. Maksudnya apa di sini guys? Seseorang yang jahat, yang tidak berakhlak dilantik menjadi pemimpin, dan kemudiannya ada manusia yang memuliakan akhlaknya itu. Yang kesepuluh adalah seseorang yang dimuliakan kerana ditakuti kejahatannya. Maksudnya kat sini pemimpin yang kita takut dan kita hormat tu, sebab apa kita takut kat dia? Sebab kita takut dia boleh buat sesuatu kat atas kita. Seperti gangster ke apa benda ke, ayahanda, ayelong, benda-benda semua ni kan. Kita takut dia, kita sanjung dia, kita muliakan dia. Sebab apa? Sebab kita takut dia buat apa-apa kat kita. Ke-11, minuman keras sudah diminum di segenap tempat. Maksudnya kat mana-mana korang pergi, korang boleh akses kepada arak. Korang boleh tengok orang jual beli arak, orang minum arak kat merata tempat. Ini adalah salah satu kelakuan ataupun perbuatan yang Allah akan turunkan balanya secara tunai di atas muka bumi ini, tanpa perlu tunggu di akhirat kelak. Yang ke-12, kain sutera banyak dipakai oleh kaum lelaki. Korang tahu kan bahawa silk ataupun sutera itu memang tak boleh dipakai oleh orang-orang lelaki. Apabila beramai lelaki yang pakai sutera ini, so ini adalah kelakuan yang boleh dikatakan boleh Allah turunkan bala. Yang ke-13, mereka yang mengajak kepada benda yang khayal disanjung setinggi-tingginya. Seperti siapa guys? Seperti artis-artis ataupun penyanyi-penyanyi ataupun pelakon-pelakon yang sering dipuja oleh orang-orang kita ni. Yang ke-14, perkara yang boleh mendatangkan bala ke atas muka bumi ini adalah muzik yang banyak dimainkan. Muzik-muzik yang menghayalkan, yang berunsurkan seksualiti dan sebagainya, benda-benda yang muzik-muzik yang berdosa lah. Muzik-muzik yang menghayalkan ini sering dipermainkan dekat mana-mana tempat dan mudah diakses oleh semua orang. Tak kira jika mereka nak dengar ataupun tidak dengar, benda itu sentiasa ada. Dan yang ke-15, kelakuan yang boleh mendatangkan bala adalah apabila generasi akhir zaman melaknat ataupun menyalahkan generasi pertama, generasi awal, para sahabat. Maksudnya ada golongan-golongan yang menghina sahabat, seperti apa yang dilakukan oleh puak-puak Syiah dan sebagainya kan. Antara mereka yang mempermainkan ajaran-ajaran orang-orang dulu, ulama-ulama sebagainya dan semuanya itu kan. Itulah antara kelakuan-kelakuan akhir zaman yang dikatakan Allah akan bayar cash dengan menurunkan bala ke atas mereka. Dan menurut Sayyidina Ali, di akhir hadis ini Nabi Muhammad SAW bersabda, maka ketika itu hendaklah mereka menanti angin merah ataupun gempa bumi, atau mereka akan diubah menjadi makhluk lain. So ceritanya kat sini aku tak naklah komen pasal apa yang berlaku dengan si Tanggang, okay? Apa yang berlaku dengan Malik Kundang dan sebagainya, kerana cerita itu kesahihannya diperagui. Cerita yang disampaikan itu banyak memberi pengajaran untuk kita sentiasa dengar cakap ibu bapa kita, jangan derhaka dan sebagainya. Benda tu baik. Tapi
kesahihan cerita di mana seorang ibu itu menyumpah anaknya menjadi batu, nak dia dan seluruh kelas kapal yang menjadi batu dan sebagainya itu diperagui. Apa yang aku yakin dan apa yang aku tidak ragui langsung adalah hadis-hadis ini. Hadis-hadis yang menceritakan tentang kelakuan-kelakuan yang di mana Allah akan turunkan bala secara cash di atas muka bumi ini jika benda-benda ini dilakukan oleh manusia. Aku harap video ini dapat sedikit sebanyak memberi korang pengajaran, memberi korang sikit nasihat, dan kalau korang suka, please klik the like button. Korang boleh share video ni kat kawan-kawan korang, mak bapak korang dan semua orang lah. Bagi mereka yang tak suka video ni, jangan risau, klik je like button. Aku tahu korang tak suka cerita pasal-pasal hadis Rasulullah semua ni kan, so tak apa, unlike je. Okay, till then, stay healthy, stay positive, be a good Muslim as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.